الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي فرض علينا تعلم العلم والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan rahimakumullah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah, sentiasa diampunkan dosa kita oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diterima segala amalan kita, diterima segala doa kita, dimudahkan segala urusan kita, urusan hidup kita seharian, lebih-lebih lagi urusan kematian kita. Mudah-mudahan mendapat husnul khatimah, jauh daripada su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapat akhir kalam kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan mudah-mudahan mendapat segala nikmat kubur, jauh daripada siksaan kubur, dimudahkan kebangkitan kita di mahsyar nanti, dan mudah-mudahan mendapat syafaat daripada kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masuk syurga tanpa hisab bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kita teruskan dengan kita sama-sama kita menghafal dan kita beramal dengan al-asmaul husna, dan kita bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر
التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah. Al-Asma'ul Husna, salawat salam kita ke hadrat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam Jumaat, malam Sayyidul Ayyam, antara malam-malam yang dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tuan-tuan rahmatullah, malam ini juga adalah malam yang ke-25. Malam yang ke-25 Rabiul Akhir, di mana kita dah berada di antara penghujung ataupun fasa ketiga bulan Rabiul Akhir. Dan hari ini adalah hari yang ke-269 hari. Tuan-tuan, hari yang ke-269 hari. Menghitung apa tu? Menghitung hari kah? Malam mencari mimpi. Lagu apa tak? Hari yang ke-269 hari dari mula-mula kita PKP. Perasan tak? Hari ni dah 269 hari. Besok 270 hari panjang umur lah. Subhanallah. Arti kata tetarahimakumullah, ya, tambah lebih kurang 96 hari lagi lebih kurang. 90 hari lagi, 3 bulan lagi, genap setahun. Subhanallah. Cepat masa berlalu. Makanya dalam kita menghadapi ujian ni, hari ni dah kita masuk hari yang ke-269 hari. Kalau kita boleh mengurus ujian, ada pengurusan musibah, lagu tu. Malah kita cuba tengok pengurusan musibah kita. Berarti kalau 269 hari, kalau setiap hari orang itu mengucapkan beberapa kalimah seperti Nabi sebut, ya, beberapa doa ni Nabi sebut, maka tiap-tiap hari dia mendapat ganjaran pahala dari Allah Ta'ala. Musibah COVID ni kita tahu bila akan sampai, bila akan habis kita tak tahu. Wallahualam. Kita doakan biar dia cepat habis. Kita tak tahu, mungkin sebulan lagi ke, 2 bulan ke, setahun, kita tak tahu. Makanya dalam menguruskan musibah ni, maka yang lebih tepat kita mengambil satu ibrah daripada hadis Nabi SAW yang mana diceritakan oleh Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa dia Ummu Salamah? Ummu Salamah ni adalah salah seorang daripada isteri Rasulullah, Ummul Mukminin, dan dia merupakan bekas isteri kepada Sayyidina Abu Salamah. Suami dia dulu Abu Salamah, nama dia Hindun. Ummu Salamah ni kunyah dia. Bagaimana dia sebut dalam hadis yang sahih, hadis Imam Muslim, kata Ummu Salamah, dia kata apa? Bahawa dia pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, tiada seorang pun yang ditimpa suatu musibah. Tak ada seorang pun. Mana kata setiap orang ni yang ditimpa satu musibah,
apa sajalah musibah, sakit ke, melarat ke, apa musibah sekalipun, kata Rasulullah, baik, kemudian dia mengucapkan dua benda. Dia mengucapkan apa dia? Satu, dikatakan kalimah istirja. Yang kedua, dia baca doa. Apa itu kalimah istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja. Arab ni dia banyak. Kita punya singkatan dia kata inna lillahi wa inna ilaihi, itu istirja. La haula wa la quwwata illa billah, itu hauqalah. Hayya 'alas salah, hayya 'ala, itu hayy 'alataini. Mana kata kalimah yang diringkaskan biar kita boleh faham. Istirja tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut itu. Kemudian dia berdoa, diselang dengan doa yang Nabi sebut, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu maksud dia. Apa itu? Dia punya matan dia. Teks doa tu Allahumma ajurni atau Allahumma ajurni, ya Allah, engkau ganjari kepada aku, ya Allah, engkau beri pahala ke aku, fi musibati, ni pada musibah aku kena ni. Dah 269 hari dah kita kena ni. Wa akhlif li, dan gantikan bagi aku khairan minha, lebih baik daripada dia. Maknanya lebih baik daripada yang kau kena hari ni. Tuan-tuan, 269 hari bagi kita orang kerja kerajaan okey je. Bagi saya orang JPN okey je Ustaz. Tuan-tuan custom okey je Ustaz. Boleh lagi monetarium tak rio semua boleh belakang. Planetarium boleh. Tak. Cuba kita tengok sahabat kita yang duduk meniaga burger. Dia duduk meniaga sayur, duduk meniaga pasar malam. Tengok 269 hari dah kena. Subhanallah. Dan kita tak tahu bila akan berakhir benda ni. Hari-hari dia, sekiranya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hari-hari dia kata Allahumma ajurni, ya Allah, kau berilah pahala ke aku, ya Allah, fi musibati, atas musibah aku kena ni, ya Allah, wa akhlif li, dan gantikan bagi aku, ya Allah, khairan minha, lebih baik daripada apa yang aku kena, daripada apa yang aku alami ni, gantikan lebih baik. Doa tu Nabi sebut, Nabi ajak kita. Terbaik bacalah dalam bahasa Arab. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Paling kurang bahasa kita, bahasa Melayu. Tak kerti bahasa Melayu, bahasa Tamil pun boleh. Bahasa Cina pun boleh. Bahasa Zimbabwe pun boleh, no problem. Doa lagu tu. Kata Nabi SAW, ajak kita pengurusan musibah. Makanya kata Sayyidatina Ummu Salamah disebut, dia kata ketika mana dia kata suami dia wafat. Suami dia Abu Salamah wafat. Abu Salamah ni dia syahid dalam perang Uhud. Bila suaminya wafat, kata Ummu Salamah, maka dia menceritakan sesuatu tentang suami dia ni. Dia kata apa? Dia kata, siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa lagi? Suami dia ni lah, dia kata, suami aku ni lah, Abu Salamah lah, ialah yang paling bagus. Ini seorang isteri, bila kematian suami dia masih puji suami dia. Suami pun lagu tu lah. Bila mana kehilangan isteri, puji isteri dia, sama ada dalam apa kadang-kadang puji dan sebagainya. Itu nak cerita adat Islam ajak kita. Kalau kita berpisah, contohlah berpisah, bila persoalan suami dan isteri, kematian, suami tetap memuji isteri dia, isteri dia tetap memuji suami. Seperti Nabi SAW, bila Nabi SAW kehilangan Khadijah, Nabi sentiasa mengulangi kebaikan Khadijah. Dan Nabi walaupun kehilangan Khadijah, semasa hayat Khadijah, Nabi tak pernah berpoligami. Itu dia. Pasal apa? Nak jaga hati Khadijah. Betul ke tak? Betul tak lah? Nabi tak pernah menikah
ketika mana hayat Khadijah. Poin satu, balik habaq kat depa. Bang, ustaz kata lagu ni. Abang amat main. Dan ustaz kata Khadijah tu tak pernah dimadukan. Subhanallah. Nah, wafat Khadijah senjata menceritakan kebaikan Khadijah dan sebagainya, hingga cemburu Aisyah. Kata Ummu Salamah, suami aku ni bagus. Dia kata, siapakah yang lebih baik daripada suami aku ni? Mana kata dia ni masih sayang pada suami dia. Memang sayang lah. Seorang isteri sayang pada suami dia, seorang lelaki pun sayang kepada isteri. Tapi kadang-kadang dia suami ni dia terlalu betul benda, dia akan mengikut kata isteri dia. Isteri dia kata, bang, contoh, bang kalau nanti joh tak ada, contohlah joh habis dah, kita ni berpisah, awal berpisah je, kalau bang nak nikah pun tunggulah biar apa, kubuk joh biar naik rumput dulu. Maka saya kata tu, nak nikah pun tunggulah biar naik rumput dulu, tanah pokok bunga dulu ke, biar hijau dulu tanah tu, nikah bila mati suruh je dia. Suami ni betul benda, hari-hari ziarah kubur, rupanya bawa ayat bagi sirah, bagi sirah biar naik rumput cepat, biar hijau elok, nikah lain dah. Tak ada tu. Tu tak cerita tu bukan kita, contoh. Baik, siapakah kata Ummu Salamah suami yang lebih baik daripada suami aku ni? Dia kata dialah, dia kata orang pertama yang hijrah kepada Rasulullah. Dialah antara rombongan yang mula-mula hijrah ke Madinah ikut Rasulullah, Abu Salamah rombongan dia. Tetapi kata Ummu Salamah, bila mana dia dengar Nabi sebut lagu tu, bila mana diberi satu musibah, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Ummu Salamah, aku baca apa Nabi kata tu, walaupun hati dia memang suami aku ni bagus, tak boleh nak lupa apa suami tu Abu Salamah ni, tapi dia kata aku baca juga, dia kata namun aku ucapkan juga doa tersebut dan Allah menggantikan untuk aku, kata Ummu Salamah, Rasulullah sebagai suami dia. Bila mana wafatnya Abu Salamah, menjanda dia, Ummu Salamah menjanda, maka sahabat lain ada yang masuk minat, termasuk Sayyidina Abu Bakar masuk minat, dia tak terima. Bila Sayyidina Umar pun masuk minat, dia tak terima. Lah sekali Nabi masuk minat, apa lagi bola tanggung, tinggal smash lah. Itu hikmah dia, boleh menguruskan musibah. Berada kata kita beradab dengan musibah, itulah yang kita dapat. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghentikan musibah ini pada kita. Mudah-mudahan sentiasa kita mendapat pahala di sisi Allah dalam walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Kata Rasulullah, musibah itu Allah beri al-jaza, balasan kepada kita. Balasan itu pula bergantung kepada besar mana musibah tu. Sekiranya musibah tu besar, maka besarlah pahala dia. Sekiranya musibah tu kecil, kecillah pahala dia. Baik, sekiranya orang tu diberi satu musibah, dia redha, sebut redha, teringat kawan saya nama Hamid Redha, orang dekat ya, orang Penang, nama dia Hamid, orang panggil dia Hamid Redha. Pasal apa? Bila cakap dia kata, Ustaz kena redha, Ustaz kena redha, sikit redha, lekat nama Hamid Redha. Hamid mana? Hamid Redha. Lah gitu. Satu lagi lekat nama Hamid Sakaratul Maut. Oh, itu lagi kemah. Hamid Sakaratul Maut. Sebab rupanya dia ni kerja TMB. TMB tugas apa dia? Bahagian potong api orang. Orang tak payah, dia lah dipotong. Lekat nama Hamid Sakaratul Maut. Tak apalah. Yang pertama redha, baguslah tu. Yang kedua, ingat tak mati, Sakaratul Maut. Subhanallah. Baik, kita redha, kata Nabi, orang tu redha, maka Allah redha kat dia. Sekiranya dia mungkir ataupun dia melanggar, dia tak diterima
musibah tadi tak boleh masuk akal, tak terima kenyataan, maka itu tandanya dia mengundang kemarahan Allah Ta'ala. Itu bahaya. Redha, dapat redha Allah, sekiranya tak boleh sabar, tak boleh redha, umpamanya dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah kita termasuk dalam kalangan mereka yang redha di atas ketentuan musibah apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, kita kembali kepada kitab kita Hayatus Sahabah. Pada pertemuan kita sebelum ini kita membacakan tentang Sayyidina Abdullah ibn Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, yang mana dia ni antara sahabat Nabi yang pernah menyampaikan surat Nabi kepada Kisra, Raja Parsi, tetapi surat tersebut dikoyakkan oleh Raja Parsi. Dia balik ke Madinah, dia cerita kat Nabi apa yang dilakukan oleh Raja Parsi, maka Nabi kata Allah akan mengoyakkan kerajaan dia umpama seperti mana dia mengoyakkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bermain-main dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lalu Kisra ni dia hantar surat kepada satu wakil dari Yaman. Ketika itu Yaman masih lagi dalam kekuasaan Parsi. Yaman ni ada satu governor dia, wakil dia nama Badazan. Suruh Badazan hantar dua orang kata special branch lah, kalau kita SB ke, orang daripada unit khas. Kalau Bukit Aman tu hantar. Betul tu. Hantar dua orang untuk apa? Untuk menangkap Nabi, bawa Nabi bertemu raja dia. Ringkas cerita dia, sampai di Madinah, dua orang ni sampai, sebut hasrat dia. Nabi kata balik dulu, petang lagi main. Nabi kata besok main. Dua-dua orang main tu besok main. Dia tanya, okey dah sedia ke belum? Kami nak ambil, bawa menghadap raja kami. Nabi kata apa? Kamu dua orang ni, Nabi kata, surat 35 tu kan, Nabi kata kamu dua orang ni, Nabi kata tidak akan menemui raja kamu dah lepas ni. Lepas ni kamu dua orang ni tak jumpa dah Kisra kamu lepas ni. Nabi kata sesungguhnya Allah akan membunuh dia. Allah bunuh dia dengan anak dia sendiri. Maksud kata anak dia sendiri nama Syirawaihi, anak dia sendiri yang akan bunuh pak dia. Bermula daripada cerita Nabi kata pada Abu Zaifah tadi, Abdullah tadi, Allah akan mengoyak rabakkan, meruntuhkan kerajaan dia. Maka Nabi kata dia ni rupanya, rupanya tandanya pertamanya adalah anak dia akan bunuh dia sendiri, dan anak dia akan rampas kuasa dia. Ini balasan bagi orang sombong. Orang sombong ni tak ada yang kekal, tuan-tuan. Siapa dia? Tuan-tuan sebut lah. Fir'aun sombong habis, Qarun habis, Haman habis, sombong. Geng sombong lah tu. Geng apa yang kata ana khairum minhu, tu geng tu lah. Itu perangai apa? Syaitan, iblis kufur. Kenapa? Ana khairum minhu, takabbur. 3 kalimah ya. Apa maksudnya? Ana, aku, khairum, lebih baik, minhu, dari dia. Aku lebih baik dari dia. Habis ya? Al-kibru ni besar diri, atau kata takabbur. Baik, maka kerana takabburnya raja ni, Allah utus, Allah takdir anak dia sendiri bunuh dia. Subhanallah. Tuan-tuan, ini bagi takdir bagi seorang yang tak beriman, lagu tu yang sombong. Tetapi ada juga para sahabat Nabi SAW yang Allah uji dia dengan keimanan hingga dia juga terpaksa bunuh ayah dia sendiri. Ada juga. Tuan-tuan bayangkan, sahabat Nabi diuji sehingga terpaksa bunuh ayah dia sendiri dalam perang. Sayyidina Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, dia ni seorang sahabat Nabi dalam perang Badar. Ketika mana dalam perang Badar, orang takut lari dari dia, lari daripada dia, tak mau berjumpa dengan dia, pasal dia punya semangat perang tu. Orang takut kat dia. Tapi ada seorang lelaki ni duk cari dia. Orang tu
Lelaki duk cari dia, dia pula lari. Terbalik kat tu. Orang lain cari dia, bukan cari dia, cari orang lain lari. Lelaki ni cari dia, Abu Ubaidah pun nak lari. Lelaki ni kira duduk mana Abu Ubaidah, dia hingga duduk blok, duduk halang Abu Ubaidah ni. Hingga subhanallah, Allah uji dia tak boleh tahan dengan ujian tadi, ambil pedang, habis. Tersungkur lelaki itu di kaki dia. Al-Jarrah, Ibnu Al-Jarrah, namanya Abdullah. Ketika itu mati di kaki anak dia sendiri dalam keadaan kufur. Tuan-tuan bayangkan, seorang anak yang dibelah daripada kecil, lepak dia, satu masa terpaksa dibunuh pak dia sendiri. Hingga Allah Ta'ala gembirakan hati Sayyidina Abu Ubaidah, turun ayat surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Gembirakan hati dia. Sebenarnya perbuatan tadi sebenarnya adalah bukan sebenarnya dia membunuh ayah dia, tetapi hakikatnya adalah dia membunuh kesyirikan yang ada dalam diri ayah dia. Itu ujian juga tu. Besar tuan-tuan. Besar pahala dia. Hingga terpaksa bunuh pak dia. Baik. Kemudian kata Nabi, bila Nabi kata lagu tu, marah dua orang ni. Marah. Mereka merenung tajam, duk tengok pasal apa Nabi kata lagu tu, sambil menahan marah. Tahan marah ni. Marah ni tuan-tuan, maka Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Adat kita bila kita marah buat lagu mana? Kalau kita duduk berdiri. Sejukkan badan kita duduk, ambil wuduk. Pasal ketika marah ni panas. Bila panas, tempat tu lah jin setan duduk mai. Panas, dia ambil wuduk. Semayang, bergerak dan sebagainya. Duduk diam, dia kata apa? Itu antara pengurusan marah. Baik, marah seorang ni, dia berkata apa? Engkau sedarkah apa yang engkau habaq, engkau cakap? Hang tahu tak? Perasan tak? Kami akan adukan kepada Barzan, kami habaq kat gavana kami di Yaman. Apa hang kata ni? Dia kata kat siapa? Kat Rasulullah. Nabi kata, ya, aku sedar. Dan katakan kepada Barzan, cerita kat dia, sesungguhnya agama aku Islam akan sampai ke seluruh jajahan Kisra. Habaq kat dia, Nabi kata. Dan jika kamu masuk Islam, maka kata Nabi, aku serahkan apa yang kau miliki dan aku jadikan diri kamu raja bagi kaum kamu. Kata kamu masuk Islam, kamu akan dapat apa kamu nak dan kamu menjadi pemimpin bagi kaum kamu. Itu tawaran Nabi kepada dua orang ni. Mereka tak tunggu lama, balik meninggalkan Madinah. Macam bingung tu, macam bingung. Mereka macam bingung, bela. Macam mana Nabi boleh kata lagu tu? Macam mana Nabi boleh kata raja dia akan mati, dibunuh oleh anak dia Syirawih? Nabi tahu nama anak Syirawih tu. Zaman tu bukan ada Google, bukan ada Googler. Google boleh tengok, Google orang cari lah. Boleh tengok lewat WhatsApp mana kan. Macam mana boleh tahu? Dia berbengong, bela lagi tu. Memikirkan apa yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mereka dengar orang cakap lagu tu. Lagu tu, Nabi nikahin ke? Nabi ni tok bomo ke? Nabi ni tukang tilik ke? Nabi ni tukang tenun ke? Dah. Tetapi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap berdasarkan hawa nafsu, tetapi Nabi bercakap berdasarkan panduan wahyu Allah Ta'ala. Allah pandukan wahyu kepada Nabi SAW. Baik. Lalu dia kata mau tak mau mereka terpaksa menceritakan semua kepada Barzan. Pasal Barzan hantar mereka ambil maklumat, cerita kat bos. Bahkan memang Barzan patut tahu benda ni. Benda ni bukan benda kecil, benda besar. Berita ni tentang kematian raja. Dia kata tak boleh nak sembunyi-sembunyi. Kan? Baik. Bila mana mendengar laporan kedua-dua utusan tadi, baik,
Lalu Badzan tu pun terus dia buat satu kesimpulan, buat khalasah. Buat satu kesimpulan. Dia kata apa? Jika benar apa yang dikatakan Muhammad tu, kalau dia kata tu betul, apa yang Muhammad kata tu betul, berarti dia betul seorang Nabi. Jika tak betul apa dia kata, jika tidak, kita lihat apa yang akan terjadi. Kita lihat siapa yang kena. Gitu lah kena. Jom kita lihat siapa yang kena. Dia lagi kena. Dia baling lagi. Jom kita lihat siapa yang kena. Dia lagi kena. Cerita apa? Tak tahu. Baik. Tidak lama lepas tu, sampai surat daripada Shirawih. Siapa surat? Badzan di Yaman. Surat daripada Shirawih. Siapa dia? Anak Raja Parsi tadi, anak Kisra tadi. Dalam surat tu Shirawih tulis, aku telah bunuh Kisra. Maksudnya dia telah bunuh pak dia. Nak membenarkan kata Nabi, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku bunuh Kisra untuk membalas dendam terhadap kaum kita. Tengok, seorang anak boleh dendam dengan pak dia sampai bunuh pak dia. Ni bahaya dendam. Saya tak boleh cerita ini Ustaz banyak. Tengok cerita Ustaz, cerita dendam kat orang, bunuh orang. Baik. Dia telah membunuh orang yang mereka muliakan. Mana tepak dibunuh orang dia pun sukalah. Menawan para wanita mereka dan merampas harta mereka, bunuh orang, rampas wanita, rampas harta benda dan sebagainya. Dia kata Shirawih, jika surat ini sampai ke tangan kamu wahai Badzan, maka taatilah aku sekarang sebagai raja hampa. Lah gitu. Dia nak kata dia sekarang sebagai raja dah rampas tahta daripada pak dia sendiri. Maka benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dah dengar laku daripada dua orang tadi. Yang dikata Nabi kata pak dia, raja depa akan mati dibunuh anak dia sendiri. Depa baca surat tu, lempak terus buang surat. Buang terus surat tu. Terus dia masuk Islam. Kemudian orang Parsi dan Yaman juga masuk Islam. Bermula dari situlah Yaman dan tanah jajahannya diislamkan. Zaman itulah sampailah ni Yaman antara negara yang ramai penduduk Islam dan tempat penyebaran agama Islam. Subhanallah. Hadraul maut. Maka dikatakan bahawa para pendakwah yang mai ke tempat kita ni asalnya hadraul maut, asalnya daripada Yaman. Subhanallah. Baik, begitulah dikata kisah pertemuan antara Abdullah ibn Huzafah dan Parsi. Habis cerita tentang bab pertama, tentang pertemuan Sayyidina Abdullah dengan Raja Parsi. Dan Parsi ni tuan-tuan, akhirnya jatuh betul-betul bila? Sikit demi sikit jatuh di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Habis Parsi, tidak ada dalam peta dunia. Nak membenarkan kata Nabi, Allah akan koyak-rabakkan kerajaan dia seperti mana dia mengoyakkan surat Rasulullah. Akhirnya tidak ada dalam peta dunia. Pasal apa? Sombong, bodoh, sombong raja dia. Maka mendapat akibat dia. Subhanallah. Dan zaman Sayyidina Umar juga, subhanallah, berlakunya peristiwa di mana kerajaan Parsi dan Rom digempur. Gitu. Sekarang ni bulan apa ni? Bulan Rabiul Akhir. Kan? Bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir juga bermula di mana perintah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq supaya tentera Islam ketika itu yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, yang sahabat Nabi tadi, dan juga Sayyidina Khalid bin Al-Walid, supaya membuka kota-kota di Syam. Buka kota di Syam. Syam ni luas dulu ni. Sekarang ni gabung 4 negara kan. Satu Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Syam dulu ni nama dia. Bulan Rabiul Akhir ni lah.
sampai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu demi satu kota ditawan. Satu kisah yang sungguh menyayat hati ketika mana Sayyidina Abu Ubaidah membuka kota Dimashq di Syria sekarang ni. Ketika itu berlaku satu wabak ta'un. Ta'un ni penyakit kan, ta'un, kusta, antara penyakit yang merebak, yang wabak, macam Covid juga lebih kurang kan. Baik, bila sampai di Dimashq, buka kota Dimashq, ta'un melanda. Bila ta'un melanda, Sayyidina Umar berada di mana? Di Madinah. Maka ditulis satu surat. Sayyidina Umar teringat kepada Abu Ubaidah dan sahabat Rasulullah ni, nak selamatkan dia. Tulis surat, wahai Abu Ubaidah, sekarang kami sangat-sangat memerlukan kamu, wahai Abu Ubaidah. Dan surat tu, sekiranya surat ni sampai kepada kamu waktu malam, sampai surat ni, surat khalifah ni, bukan main-main, maka berangkatlah bertemu aku di Madinah sebelum subuh. Itu perintah khalifah, segera, urgent, telegram lah kata. Sekiranya surat ni, kata Sayyidina Umar dalam surat tu, dia kata sampai kepada kamu tengah hari, sampai tengah hari, maka berangkatlah balik ke Madinah sebelum petang. Jangan lengah-lengah, cepat balik. Hantar kepada postman, utusan, ataupun dalam bahasa kita posto kan. Dan cerita apa tak tahu ya, tapi ya posto di Sapella ni saya duk fikir macam mana Piramli boleh buat cerita lagi tu. Tuan perasan tak? Tentu ada jawapan tak? Tolong hambat kat saya. Macam mana kawan duduk sembah atas katil, posto boleh masuk lagu tu lah. Tuan boleh fikir lagi mana? Posto buat salam berok kawan tu. Masuk bilik bagi surat. Lol. Kena hari okey, hari tak okey, jadi cerita lain pula kan. Baik saja, lawak. Baik, balik segera. Bila surat tadi sampai kepada di tangan Abu Ubaidah, dibaca surat tu. Dibaca surat tu. Subhanallah. Kata sahabat, wahai Abu Ubaidah, apa dia isi surat tu? Kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Ubaidah, dia kata apa? Amirul Mukminin Sayyidina Umar, dia kata ingin mengekalkan orang yang hakikatnya tak kekal. Tentu faham tak? Amirul Mukminin ingin mengekalkan orang yang pada hakikatnya tak kekal. Maksud kata Sayyidina Umar nak menyelamatkan Sayyidina Abu Ubaidah daripada kena wabak taun. Suruhnya balik segera, lari daripada wabak. Baik, tetapi respon daripada sahabat Nabi ni tak sama macam apa dikedekan oleh Sayyidina Umar. Ditulis surat balik, balas surat balik. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku faham maksud kamu, aku tahu kamu nak selamatkan aku daripada wabak ni. Tetapi wahai Amirul Mukminin, dia kata apa? Aku adalah sebahagian daripada tentera Islam. Dia kata, aku ni sebahagian daripada sahabat yang lain, tentera Islam. Mana mungkin aku tinggalkan mereka dalam wabak ni? Mana mungkin aku seorang-seorang balik, seorang-seorang selamat, aku tinggalkan kawan-kawan aku tentera Islam biar mati semua. Inilah dikatakan bahawa perintah, hanya satu perintah ini yang tidak diikuti oleh Abu Ubaidah, bermula dari zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, sama zaman Sayyidina Umar. Semua perintah, semua apa yang disuruh, semua diikut. Tetapi bila dia suruh balik ke Madinah, dia tak mau balik. Pasal apa? Dia tahu dia sekarang berada dalam satu daerah yang kena wabak. Bila berada dalam satu daerah, dia ada wabak, dia kena PKPD. Orang kata PKPD dah ada zaman tu, tak boleh keluar, dan orang luar tak boleh masuk, walaupun itu perintah khalifah. Subhanallah. Tengok akhlak Rasulullah, akhlak para sahabat Rasulullah. Kalau kita lain clear, khalifah suruh ni, Perdana Menteri suruh aku nak balik, hampa biar apa habis, mampu habis hampa. Kalau kita, tetapi akhlak para sahabat, dia tak pergi ke mana, ikut apa Nabi kata, walaupun perintah tadi dari seorang pemimpin
tak sama macam apa Nabi ajak. Akhirnya Sayyidina Abu Ubaidah syahid dalam peperangan, dalam wabak tadi. Bila Sayyidina Umar baca surat tu, teriak. Sayyidina Umar dia teriak, suruh-suruh teriak. Dia teriak suruh sampai teresak-esak dia teriak. Kata sahabat, ya wahai Amirul Mukminin, pasal apa? Adakah Abu Ubaidah dah wafat dan meninggal ke? Tak, dia kata Abu Ubaidah belum wafat, tetapi dia dah hampir kematian dia. Betul kata Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Abu Ubaidah wafat dalam wabak di Syria, di Syam ketika itu. Subhanallah. Nah, inilah akhlak ataupun para sahabat. Bila mana dalam apa kadang sekalipun ada pengurusan dia, pengurusan musibah, pengurusan, semua ada pengurusan dia. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat mengurus hidup kita dengan baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu tahun depan.